So, kita masuk ke topik kita pada petang ini, pembentukan minda seorang pedagang, terutamanya pedagang runcit. Saya nak bawa anda kepada satu konsep, iaitu kepada melabur dalam dagangan. Don't be a trader, be an investor. Investor first. Kita selalu dengar orang sebut, pelabur dahulu, berfikir sebagai pelabur, berfikir sebagai pelabur. Apa dimaksudkan dengan benda tu? Apa yang bila kita sebut trader, dia ada dua. Satu adalah pedagang institusi dan satu adalah pedagang runcit. Tak kisahlah kalau anda full time trader ke part time trader ke, okey, beza dua yang besar ni. Di sini kebanyakan, bukan saya kata pedagang institusi tak ada yang guna duit sendiri, ada. Tapi di sini melibatkan dana orang lain, dana dari luar, dana luar. Yang kat sini kebanyakannya duit sendiri. Itu beza utama dia. Yang dekat sini dia ada pelbagai benda yang dia tak dapat nak buat. Pelbagai regulation dia. Exposure, risk exposure dia, reports yang dia kena buat. Yang kita ni sekarang nak tekan buy, tekan lah. Nak ambil leverage berapa, tekan lah. Itu kita. Yang dekat sini, kalau anda bekerja sebagai trader dekat sini, tak kisahlah anda full time trader atau tak, kat sini anda ada sometime, kalau anda kalau anda untuk anda kena satisfy orders. Maksudnya anda ada berapa volume yang anda kena dagangkan yang dekat sini. Unit yang anda kena dagangkan. Yang kita ni, anda nak masuk besar ke, nak masuk kecil ke, anda buat decision. Jadi beza utama dia, yang dekat sini, in other word, dia bekerja untuk trade. Yang kita ni, kalau even anda trade duit sendiri, full time trader, anda adalah pelabur first. Anda adalah institusi yang kat sini. Itu beza utama dia. Itu beza utama dia. Anda bebas nak buat apa juga anda nak buat. Itu yang kita sebelah kanan ni. So, di sinilah kenapa anda kena treat ini sebagai satu pelaburan. Di mana anda membina satu portfolio. Anda kena bina satu portfolio pelaburan di mana anda berdagang portfolio berkenaan. Ini adalah variable portfolio. Portfolio pelaburan yang turun naik dan dia expose kepada pergerakan pasaran. Dan untuk membina portfolio ni, untuk membina perniagaan online kita ni, ia melibatkan proses terbahagi kepada dua. Kita akan sentuh mengenai yang pertama ni dahulu, dan dalam yang lain-lain kita akan sentuh mengenai sistem dagangan. Jadi untuk hari ini, untuk besok, untuk lusa, saya akan sentuh banyak kepada yang ini. Orang tak suka dengar ini. Sebabnya saya nak buy, nak sell. Ya, betul. Betul. Tapi kalau kita trading currency inilah, saya sentuh mengenai forex. Anda menjadikan forex tu sebagai instrumen. Anda trade apa juga, sama je. Itu instrumen untuk anda mengambil peluang dalam pasaran. Itu je. Ia cuma instrumen. Broker penyedia platform. Trader kita ni, kita adalah seorang pedagang untuk yang dekat menggunakan platform dekat broker tu. Tapi ultimately kita ni adalah seorang peniaga tau. Kita peniaga online. Itu je. Kalau orang tanya anda bekerja sebagai apa, cakap anda bekerja jual beli online. Itu je. Dan untuk kita berniaga ni, yang first, kita kena tahu persiapan diri kita untuk berniaga. Yang kedua, kita ada sistem perniagaan kita yang kita ikut. Kalau anda nak buat benda-benda magic, anda boleh sediakan
Contohnya anda nak hentak ke, anda nak buat apa ke, pastikan anda dah untung dulu. Jangan guna duit sendiri, faham tak? Boleh nak sebab leverage kan, anda nak buat apa pun, nak aim 100% ke 200% besok ke, pakai duit market, jangan pakai duit anda, faham tak? Jangan buat benda pelik-pelik. So, balik pada cerita ni, persiapan diri ada 3. Penetapan kepercayaan, memahami sebenarnya modal anda, berapa sebenarnya modal anda, dan yang ketiga adalah masa yang anda akan peruntukkan untuk bisnes ni. Tahu, semua nak belajar, sebab kalau cuma nak belajar jurus teknik, saya silakan anda tak payah ikut saya punya sesi. Sebab kalau setakat nak cari teknik, semua teknik bagus. Di sini kita ada ni dia, mana ni? Forex Strategy Resources ni. Anda ambillah apa-apa teknik dekat sini. Anda ambillah apa-apa teknik. Ada beribu dekat sini. Kalau tanya saya mana satu bagus? Semua bagus. Semua bagus. Everything, semua bagus ni. Semua bagus. Apa ada XM punya ni? Okay. Semua bagus. Tapi dia macam anda nak berniaga, plan perniagaan apa yang bagus? Semua bagus. Cerita dia adalah kepada kesesuaian. Cerita dia kepada anda kenal diri anda, what type of pelabur, what type of peniaga anda tu sebenarnya. Don't try to be somebody else. Be a better version of you. Sebab saya ingatkan, kita bacalah buku Soros, kita bacalah buku siapa-siapa, kita baca, wah kalau akulah jadi Soros. Anda takkan jadi dia. Simple je. Anda takkan jadi, saya takkan jadi Galih takkan jadi Pian, Sofian takkan jadi Amy, Sharif takkan jadi Rosdi takkan jadi Wimun, takkan jadi orang lain tau. Anda akan jadi anda, itu je. So, untuk anda nak jadi anda, saya tak tahu. Indices tak jadi. Oh, ni soalan lama. Okey, dia tiba-tiba kita punya ni naik balik soalan. Okey. Anda tak akan jadi orang lain. Anda cuma dapat jadi diri anda. Jadi untuk nak tahu bagaimana adakah anda ni sesuai untuk bidang ni, anda cari diri anda dahulu. Itu kalau tanya saya apa yang paling valuable saya belajar dalam sepanjang berapa tahun saya trade, sepanjang berapa tahun saya melabur, itulah pengajaran yang paling membuka mata saya. Bukan market dynamic. Market dynamic tu saya dengan satu grup, tapi kepada benda ni yang orang tak suka dengar. Sebab dia akan nak masuk dekat mana. Tapi ini yang penting. Sebab kalau kita tak betul dekat sini, kita tak bersedia dekat sini, anda buatlah apa pun dekat sini, anda akan tak ikut dia. Faham tak? Anda akan lari, anda akan buat benda pelik-pelik. Anda akan cuba untuk next candle, dia naik turun, kaya tak kaya. Yes, that's why you have to understand you. But faham apa yang standard dalam industri. Di sinilah saya cuba berkongsi kepada anda bahawa fahamkan diri kita. Lagi lama saya dalam bidang ni, saya dapati saya kenal lebih banyak diri saya tau. Bukannya tahu pasal teknik semua bagus. Bukannya tahu fundamental, sentiment, technical, bukan. Oh, dia tu bagus, dia tahu Wyckoff. Oh, dia tu bagus, dia pakai Keltner. Oh, dia tu bagus, dia pakai naked chart. Oh, tak ada, semua bagus. So, the most important part in trading is you. Seriously. Anda belajarlah teknik apa pun, tapi tanya diri anda sendiri, berapa kali yang anda tak ikut pun. Alamak, kejap. Kenapa tiba-tiba keluar muka Helmi? Ni muka saya pula. Kejap ni, kejap. Saya tak nampak soalan anda.
Kita punya chat ni kejap nampak, kejap tak nampak. Okey. Okey, ni benda dia. So kita go through awal laju sikit. Kita berapa minit ni? Okey, ada 40 minutes ya. So yang anda seriously anda nak dalam apa juga perniagaan, dalam apa juga anda kena sediakan diri anda. Anda tengok apa yang anda boleh offer kepada dunia perniagaan, kepada dunia dagangan, kepada dunia yang di mana anda can ambil balik, anda boleh membuat keuntungan daripada dia. Anda boleh tengok tak kita punya video could not load or time out, try again to play. Boleh nampak tak kita punya sesi ni? Boleh nampak tak sesi kita ni? Sekejap Saya tak nampak. Zatul, boleh cek tak? Saya tak nampak video kita sekarang ni. Saya tak nampak soalan anda. Sekejap Kejap Zatul, boleh cek tak Zatul? Boleh Okey. Sebab saya tak nampak. Saya tak nampak. Nampak Okey. Kita nak berniaga. Okey. Kalau ada nampak, okey, tak apa. Kalau tak nampak, Pian Rosli, tolong bagi tahu dekat Discord Kalau sebab mungkin saya tak nampak dekat sini, mungkin saya punya line ni ada problem ataupun connection saya kepada XM. Sekejap. Sekali lagi saya reload sekali lagi, tak tahu kenapa ni. Nampak muka jambu. Sedap diulang. Okey. Sama macam apa-apa juga perniagaan. 3 benda. Yang pertama, penetapan kepercayaan. Yang kedua, modal. Ini dalam apa juga bisnes. Yang ketiga, thank you. Yang ketiga adalah kepada masa. Sebab ini adalah pelaburan yang anda letakkan, dan bila anda nak masuk dalam bidang trading, kita boleh cerita siang malam market dynamic. Kita boleh cerita siang malam mengenai support resistance, wave 1, wave 2, wave 3, mana nak masuk, mana nak keluar. Anda tanya diri anda, berapa kali yang anda tak dapat nak ikut stop loss Zul punya ni sistem tu. Itu adalah mistake dalam trading. Kalau anda dah ikut satu sistem, anda ikut dia to the T, tahu tak? Anda ikut dia satu. Anda tak masuk, teknik aku kata keluar. Faham? Kalau anda nak ikut satu teknik, anda ikut satu teknik. Anda jangan teknik ni campur gaul dengan benda lain. Tapi dalam teknik aku yang dulu aku pernah profit, lepas tu loss balik, yang aku tengah cari teknik baru ni, dia kata sell. Jangan buat benda tu. Faham tak? Tu masalah kita ni. So, kita belajar macam-macam. Kita ingat kita tahu. Tak. Anda jangan tahu market. Teknik tu baca market. Okey. Jadi untuk nak lawan benda tu adalah kepada penetapan kepercayaan. Ini bab yang paling susah. Paling susah nak buat. Nampak macam apalah Zul suruh tulis setiap minggu. Gila ke apa? Yes. Kalau tak gila, susah nak trade tau. Kenapa saya kata macam tu? Dalam trading, dia semuanya terbalik dengan tabi'i kita tau. Dengan sifat kita. Ni maksud saya, trading ni berlawan dengan sifat kita. Okay? Bila kita trade, apa yang kita buat? Bila kita trade dan anda long daripada sini. Anda long. Okay? Kita long. Trading ni is seriously oppose ataupun berlawan dengan kita punya nature. Manusia punya nature. Kenapa? Bila kita long daripada sini, price tu turun, kita tak nak, dia berlawan dengan sifat kita untuk nak cut loss ataupun SL. Sebab ia boleh menyebabkan kesakitan, kerugian kepada kita. Betul? Itu sifat. Betul. Itu memang sifat kita. Tapi kalau anda trade dan anda ada meletakkan SL, anda bersedia untuk melawan sifat asas kita tu, iaitu menerima kerugian.
Itu memang bukan sifat tabi'i asal kita. Kita tak nak rugi. Tapi sebab itu kalau ada dapati, ada sanggup tahan loss dan bila profit sikit, bila kita TP, ni TP atas, bila kita profit, kita pun bimbang. Baru naik, turun sikit, kita dah alamak nak keluar. Kalau aku tak keluar sekarang, dia jatuh lagi kan. Itu sifat asas manusia. Iaitu kita tak nak rugi. Kita nak dalam keadaan untung. Itu memang, kalau anda buat benda tu, itu memang asas manusia. Tapi sebagai trader, inilah naluri-naluri asas kita yang kita kena lawan. Dan untuk nak lawan dia, anda kena betulkan yang dekat sini supaya dia bersesuaian dengan industri ini. Sebab industri ini bersifat berlawanan dengan sifat asas kita sebagai manusia ni. The fight or flight response. Itu adalah sifat asas kita. Kita memang dibesarkan macam tu. Mental ill or MC. Dia tak ada MC sebenarnya. Dia kalau seorang tu stop out, portfolio dia wipe out, dia dah tak trade. Itu yang saya tak faham perkataan margin call tu. Dia tak ada sebenarnya kali. Dia adalah perkataan stop out. Itu betul. Stop out dalam trading. Tapi kalau anda depo balik, itu bukan. MC tu margin call. Orang broker call suruh anda depo. Itu margin call. Okey, penetapan kepercayaan. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat? Ini adalah apa kita punya window. Kita punya jendela kepada realiti. Orang tak suka saya sebut benda ni sebab apa? Ni adalah buat apa aku tak dengar benda ni? Aku nak buy sell. Ya, betul. Kalau anda nak ikut satu sistem, anda kena menerima bahawa tak ada sistem yang 100%. Tak ada holy grail. Kalau saya ada benda tu, anda ingat saya dekat sini buang masa saya? Tak ada. Tak ada. Tak wujud. Satu holy grail sistem, tak ada rugi, memang masuk untung saja. Dia tahu nak ke mana market, tak ada. Yang kita tahu adalah probability, itu sahaja. Tak wujud. Memang itulah kita, memang situlah buy, situlah sell, situlah stop loss. Kalau saya tahu buat apa saya letak stop loss? Kan? Tak ada. So cerita dia sedar apakah realiti dia yang kita ada pada waktu ini. Ketahui, dia punya ni saya akan kongsikan dalam sesi besok. Pengetahuan mengenai kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam pasaran. Yang ketiga adalah kita laraskan kita punya kepercayaan itu supaya tak jauh. Baru-baru ni saya dah minta few of you guys hantar kepercayaan. Ia adalah exercise yang saya buat mingguan tau. Saya buat tiap-tiap minggu. Dia benda yang paling malas nak buat, paling payah nak buat. Saya dapati kalau saya kan saya skip dia seminggu je. Saya akan lari daripada disiplin saya. Trade profit pun boleh MC. Okey, tu cerita dia. Bila saya tak ikut saya punya step ni, even saya skip yang saya punya disiplin untuk nak buat latihan. Siapa rajin nak buat tiap-tiap minggu, buat 20, 30. Saya buat konsisten 23, 25, 23, 20. Tiap-tiap minggu. Kalau nak tahu macam mana saya, kalau siapa yang Joe dah kenal saya, some of you kenal saya kan. Dari dulu sampai sekarang, dia macam ni lah. Sebab benda tu. Kalau nak tahu. Sebabnya saya buat benda sama je. Tolong buat benda ni. Anda akan dapati banyak cara anda berfikir, anda akan dapati banyak benda yang cara anda approach trading dan anda akan mengkaji balik siapa diri anda. Kalau nak dapatkan benda tu, buat benda ni. Apa kepercayaan anda? Syarif, baru nak mula sini, start daripada sini.
Bukannya depo, bukannya nak masuk, nak belajar market dynamic. Tak. Itu kemudian. Sebelum kita nak letak duit dalam nak buka bisnes, kita kena tahu dulu apa yang kita ada. Boleh tak aku berniaga ni? Okey tak aku ni? Buat benda ni. Seriously, Rosli. Buat benda ni. Ya. Nampak remeh. Yes, saya akui. Memang remeh. Ya. Tapi seriously, dia banyak-banyak membantu. Tulis dia. Pakai phone anda. Ada yang hantar kepada saya guna notes dekat phone. Pakai dia. Guna notes. Yes. Inilah kalau nak tahu macam mana saya tiap-tiap minggu dia macam ni nampak semangat dia kan. Ni dia. Kalau tak buat benda saya pun lesu je kan. Zatul call alah gantuk. Yes. Ni dia. Saya buat benda ni tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu saya buat benda ni. Apa yang saya perolehi, saya letak satu-satu. Apa kepercayaan saya? Sebab saya tak tahu. Every one of us, apa contoh dia? Saya tak tahu. Itu anda. Apa yang anda percaya kepada trading? Tulis. Lepas tu tiap minggu ada review sekali lagi. Tulis balik. Review lagi. Tulis balik. Dia tak ada betul tau. Dia ada kepercayaan berguna, kepercayaan yang menghadkan. Letakkan dalam senarai anda apa yang berguna, apa yang anda rasa menghadkan anda. Ya, itu jurus hasil. Kalau nak hasil itu. Itu seriously. Kita tahu trading ni dua je musuh kita. Disiplin, nak ikut teknik. Nombor dua, kita punya emosi. Dua kan, Roslin? Betul tak? Dua kita punya musuh kan? Kalau setakat nak buat benda ni pun tak dapat, jangan ceritalah bila anda berdepan dengan market, anda tengah float, nak kena stop loss, jangan cerita anda tak larikan stop loss. Mesti lari punya stop loss dia. Sekali, dua kali, tiga kali kena stop loss, kali keempat masuk tak kena stop loss, lari stop loss dia. Buat benda ni. Ya, memang. Benda paling susah dalam trading disiplin. Tak ada disiplin, jangan trading. Itu je. Jangan trade. Simple. Sebab hujungnya akan hilang duit. Simple je. Dia tak ada trader hebat. Tak ada. Itu cakap-cakap marketing. Tak ada. Kalau Soros tu hebat, dia tak kalah 1 billion tau lawan dengan China tahun 2016. 1 billion dia lost. 1 billion. Dia lost 1 billion. Orang cerita apa? Bank of England, dia kalahkan Bank of England. Oh, dia kalahkan apa? Dia kalahkan Malaysia Bank Thailand kan, menyebabkan apa the Tiger of the East kan, jatuh Thailand, Malaysia, Indonesia. Orang cerita benda tu. Orang tak cerita dia lost 1 billion. Kalau kita lost 1 billion, kan? Jangan, tak payah dengar cerita marketing ni hebat. Kita manusia ni suka. Dia macam raja judi lah. Kita tengok cerita raja judi. Makin lama bidang kita ni macam tu jadinya. Sayang. Ini adalah satu yang jangka panjang. Satu yang anda buat ada win, ada loss. Dan untuk menerima losses, untuk menerima winners, untuk ikut sistem, anda kena kenal diri anda. Tuliskan. Yang kedua adalah memahami modal anda. Fahamkan. Sebab buat ni, anda akan faham risiko anda. Anda akan faham, letakkan objektif jelas. Anda akan boleh merancang penggunaan modal. Anda boleh memahami, menerima kekalahan. Anda tak tamak. Tamak tu bagus. Ya, tamak tu bagus. Tapi tamak dengan cara lah kan. Anda faham bilanya anda nak start ambil risiko besar. Anda faham penggunaan risiko anda. Jadi fahamkan. Buat anda punya belanjawan tahunan. Bukannya bulan depan aku boleh depo berapa. Selagi anda buat benda tu jenis yang bulan depan adalah lebih sikit aku depo banyak. Inilah trade. Itu je aku mampu. Macam ni. Kalau anda dapati kedai itu sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, tengok masa owner dia bila dia ada duit, bila dia, anda rasa kedai itu macam mana prestasi dia? Okey ke tak? Simple je. Kan? Lepas tu tanya, macam mana nak konsisten?
Memang tak ah. Ada kena tengok time frame besar sikit. Ada kena tengok jangka masa besar sikit. Buat tahunan. Waalaikumsalam Ustaz. Buat tahunan. Tengok berapa jumlah pendapatan anda, jumlah perbelanjaan anda. Sebab belanja kita bulan-bulan tak sama. Daripada sini anda akan tahu berapa sebenarnya pendapatan tertahan. Duit yang anda tak pakai. Ya? Duit yang anda boleh laburkan, anda boleh simpan daripada semua ni. Sebab belanja kita bulan-bulan tak sama tau. Rotek kereta mati tak sama. Bila sekolah budak tak sama. Hari raya tak sama kan. Cuti sekolah tak sama. Jadi benda-benda ni. MC. Jadi benda-benda ni saya tak dapat nak tengok video ni. Tak tahu kenapa. Sekejap dapat, sekejap tak dapat. Okey. Jadi anda buat je. Daripada situ anda boleh merancang. Sebenarnya berapa aku nak gunakan untuk trade ni? Berhentilah jenis ada duit aku depo. Berhenti. Tahu tak kenapa? Anda sedar tak sedar, anda akan ketagih tau. Faham tak? Anda akan ketagih. Apa beza trading dengan berjudi? Trading dengan berjudi. Berjudi ada orang, saya ada kawan, seriously, dia professional gambler tau. Dia ni memang, siapa kata berjudi itu menghancurkan hidup? Kenapa dia boleh menampung hidup dia, bayar anak sekolah. Sekolah anak dia dahsyat. Kat Kuching, anak dia private school. Dia ni dahsyat. Dia tak semestinya judi tu tak jahat. Kalau dia ketagih judi, itu jahat. Tahu tak macam mana? Apa dia buat? Dia analisa sama, dia jaga risk management. Risk management dalam trading, kalau nak tahu, banyaknya daripada teknik judi tau. Position sizing model. Anda ingat dari mana? Position sizing model saya kongsikan tu. Itu daripada teknik judi. Itu teknik judi. Ya. Beza dia adalah bila dia jenis, kalau ada duit aku beli nombor. Sekali-sekala kena dia belanja besar. Dia lupa yang bagi mereka yang kaki 4D anda faham benda ni. Faham? Bila kena 4D habis. Lepas tu dia kira dia untung dulu je kan. Itu aku dah menang 2,000 first prize kan. Dia duk beli 4D, duk beli. Kena 200. Oh, seronok lagi, belanja lebih. Sama macam trading. Tak ada. Siapa kata roll the dice tak ada planning? Ada. Ada buku cara roll the dice. Boleh? Ada buku. Siapa kata tak ada teknik untuk orang berjudi? Ada. Sama dalam trading. Beza dia ketagih. Yang Sabtu Ahad menggeletar tak tengok chart. Sebab tu saya tak akan komen bila orang sebut benda tu. Sebab dia tengah ketagih. Bila kita bercakap dengan orang tengah ketagih, tak ada guna. Faham? Hujung minggu trader semua ni sebab tunggu Isnin. Macam ketagih. Betul. Siap ada buku. Saya bagi tahu Pian. Dulu, ni. Kalau kawan saya ni kepala dia dulu. Kalau nak tahu dulu dulu. Kan? Sekarang tak ada. Dulu duduk analisa mana coding. Siapa yang kaki 4D ni tahu coding kan. Kita analyse, kita tengok, faham? Lucky pick, faham? Kalau nak cerita pasal benda tu dalam tak ada beza pun. Yang bezanya ketagih. Anda buat benda luar daripada nature kemampuan anda. Itu dia. Siapa kaki 4D tahu? Saya sebut ni kaki yang anda tahu apa saya sebut ni kan. Minta kat situ lucky pick, lepas tu kita pau kan. Jangan cerita payah cerita dah saya lah. Saya dah lalu episod tu dalam hidup saya. Tapi cerita dia, apa beza dia? Anda approach dia dengan cara bersistem. Anda approach dia dengan cara bersistem. Ya. Tikam judi bola pun ada analisa dia.
Sama. Sama. Itu je. Cerita dia ketagih. Bila anda tak ada disiplin, waktu itulah apa juga yang anda buat, trading ke, anda berjudi ke, ia akan menghancurkan anda. Sabtu saya duk cerita benda ni. Akan ada satu masa anda tak tahan, aku nak berhentilah trading ni. Habis duit aku. Kalau anda tengah ada benda tu, tolong berhenti trade dahulu. So, anda approach dia sebagai trading. Anda tak approach dia sebagai melabur. Duit dah habis, masa dah terbuang, susahnya trading, masuk apa pun tak jadi. Kalau anda sedang alami benda tu, start buat benda ni balik, buat ni dulu. Buat ni dulu. Jangan letak duit dulu. Tolong jangan letak duit dulu. XM tak suka saya sebut benda ni. Tapi saya bagi tahu betul, buat benda ni dulu. Lepas tu baru anda buat benda ni. Ketahui apa objektif anda, ke mana kalau trading anda, apa hala tuju dia. Ketahui kedudukan kewangan anda lah. Masalahnya, kita cerita betul. Dan ini yang saya sendiri lalu. Kalau tak ada duit tu, buat cara tak ada duit. Faham tak? Saya dah lalu yang tu. Payah dia. Memang tak ada duit. Nak trade. Boleh. Tapi pastikan duit yang anda letakkan tu bukan untuk makan minum anak. Ni je duit aku tak trade, aku nak bayar hutang aku. Aduh, gali lubang. Jangan. Kalau terdesak, tolong jangan trade. Sebab anda bukan trade, anda akan berjudi. Nasib banyak, wah baik. Okey, nasib aku. Jangan. Anda sedang berjudi tu. Saya dah lalu yang tu, saya tahu. Sakit, jerit perih dia macam mana. Payah. Kalau anda tengah buat, saya dah pernah buat yang tu. Tak kisah pasal ni. Letakkan tu, Bimon. Letakkan satu plan. 5 tahun lagi kedudukan kewangan anda macam mana. Setahun lagi letakkan. Apa kedudukan kewangan. Kalau trade, ke mana pergi duit trade. Yang tu portfolio tu. Jadi ketahui objektif kenapa ada trade. Sasaran pun. Dia tak ada kita kalah kepada market. Tak ada. Kita kalah kepada, bukan kita kalah tau. Sistem kita tak membaca market dengan betul. Kenapa guna dia? Jadi sebab tu kita kena ketahui prestasi sistem. Itu kita akan cerita pada esok. Lusa. Kita kena tahu. Tapi cerita dia kepada kita dulu. Persiapan kita dulu. Baru cerita benda luar. Kita kena cerita benda kita dahulu. Jadi berapa anda nak gunakan modal anda, apa yang kita offer ni, penetapan kepercayaan, modal, jangka masa untuk nak capai kita punya sasaran. Semua ni kena ada. Bilanya anda nak capai, apa sasaran anda, berapa had dia. Jangan tahu untung je, cerita rugi juga. Tak ada je cerita trading ni semua cerita indah-indah. Tak ada. Tak ada. Ada masanya. Dia berniaga sama. Ada bulan yang turun, ada bulan naik, ada bulan. Yang pentingnya kita tahu apa kita nak, dan selagi sistem kita memberikan apa yang kita nak untuk jangka panjang. Tolong jangan letakkan sasaran bulanan. Letakkan sasaran tahunan dulu. Baru break dia kepada bulan. The moment anda letak sasaran bulanan, apa yang jadi? Bulan ni jadi, bulan depan tak jadi, anda tukar teknik. Tukar teknik, bulan ni jadi, bulan depan tak jadi, tukar teknik. Tukar teknik, bulan ni tak jadi, tukar teknik lain. Anda akan tak bagi masa kepada sistem anda untuk bernafas. Dan anda pun akan turun naik, tarik, cari teknik yang perfect, yang tak wujud. Cerita dia,
anda kena test out sistem dulu. Test dia kena tahu berapa dia bagi kepada kita. Okey? Masa yang anda akan luangkan untuk trading. Depend. Trading cara mana yang bagus? Semua bagus. Asalkan kena kepada anda. Kalau anda nak shorter term, anda kena luangkan banyak masa. Saya, apa pun orang sebut, dia kata, oh scalping sekejap je. Saya faham realiti dia. Sebab saya pun buat. Bila anda scalping, anda akan luangkan lebih banyak masa untuk analisa, duduk, kita cari dan analisa dia lebih menyeluruh. Itu intraday. Intraday, scalping, news trading, itu lebih menyeluruh. Bila anda lebih kepada, tapi adakah dia tak bagus? Tak, dia bagus. Ya, betul. Mi, buat yang tu, Mi. Buat kepercayaan, seriously. Anda akan dapati how much anda berubah. Anda, seriously. Kalau nak tahu apa yang mengubah saya before 2011, seriously, apa juga magic yang anda semua buat, saya pun buat. Bayangkan, saya buat dia lama tau. Dari tahun 97. Dari tahun 97 sampai 2010, duk buat magic je. Sekejap banyak, sekejap hilang. Nasib baik waktu tu ada duit. Seriously, Amy, sama-sama. Buat benda tu. Nasib baik ada duit kan. Masuk keluar market. Okay. 2011, itu yang mengubah saya. 2011, di mana saya memberikan objektif. Saya melihat dagangan ni sebagai pelaburan. Somebody share apa yang semua ni yang saya share kepada anda hari ni. Inilah benda-benda yang mengubah saya. Seriously. Seriously, buat dia. Saya bayar tau nak ambil benda-benda ni tau. Yang ini semua saya bayar berpuluh ribu tau. Nak ikut dia punya program ni. Bukannya free. Anda dapat free, ambil. Tolong ambil. Saya share kan apa yang saya belajar dulu, apa yang saya praktiskan, saya share kepada anda. Syaratnya nak buat tak buat, itu saja. Jadi, ketahui siapa diri anda. Kalau anda nak intraday, anda ada masa, buat. Anda tak ada masa, anda tidak mempunyai skill dagangan yang tinggi, anda tahu anda tak ada disiplin, pergi yang longer time frame. Kalau anda dapati anda seorang yang disiplin, boleh pergi lower time frame. Masalahnya ramai suka 1 hour chart ke bawah. Kalau anda disiplin, boleh. Kalau anda memang tahu anda tak disiplin, tolong besar sikit time frame. Itu je. Kalau anda memang tahu anda memang tak ada disiplin, anda trade dekat lower time frame, berapa kali yang anda langgar SOP sistem anda sendiri? Anda pun tahu, anda akan lagi banyak entry, anda akan cerita mengarut, nak recover, tadi loss, sekarang ni trade, nak buat $10, tadi loss $9, dia float, belum sampai $8, sedangkan teknik anda kata itu dah sempat ambil TP, anda kata tak payah lu, nak naik lagi ni kan. Benda-benda ni lah kali, seriously. Benda-benda ni, serius. Saya dah lalu ini, seriously. Bukan dia kata saya bagus, tak. Saya pun sendiri berlawan dengan diri saya tau. Dan apa yang keep saya centered tadi adalah kepada latihan kepercayaan. Syarif, thank you. Masa kita terbuang, duit kita terbuang, kita pun nak give up kan. Macam-macam kita belajar. Sakit, saya tahu. Saya dah lalu dia. Macam sakit dia macam mana. Saya senyap bila orang sebut yang saya tahu. Okey lah. Itu je. Saya faham yang perasaan dia macam mana. Sebab tu saya tak nak condemn. Sebab saya faham perasaan tu bila kita tengah mencari kan. Kita tengah cari apa diri kita. Sedangkan kita tengok luar dan kita tak tengok dalam kita, persiapan kita. Kalau cerita pasal trading, most of you guys dah ada. Teknik dah ada. Masalahnya anda cuba cari perfection yang tak wujud.
Anda cuba cari benda yang tak kena kepada anda. Intraday, swing, position, cari siapa diri anda. Ketahui masa untuk analisa. Dan trading ikut satu rutin sahaja. Ya, itulah masalahnya. Letak $10 nak kaya. Letak $100 nak kaya. Itu dia. Kita buat benda, bila kepercayaan kita tak betul, memang itulah. Ya. Buat simpan rekod. Gunakan phone anda ni. Gunakan phone anda ni, guna phone. Lepas tu anda rekodkan 2 minit punya video. Hari-hari. Hari-hari rekodkan video anda. Akan ada masa nanti di mana kita bukan untuk kali ni sebab saya akan concentrate kepada 3 orang tu. Kalau 3 orang tu okey untuk kita punya mentoring program ni, dan kalau dia orang dah okey, saya dah boleh start ke tepi sikit dan dia orang dah berjalan sendiri. Saya akan cari few more di mana dia orang akan buat yang vlog pula. Hari-hari dia orang akan menyimpan dia orang punya video log dan kita akan kongsikan macam ni. Dia buat macam saya buat ni. Tapi dekat Discord tu dia akan buat, okey, hari ni saya analisa secara sekali imbas. Saya melihat dolar kuat, yen lemah or whatever. Lepas tu apa peluang dagangan? Saya nak ingatkan diri saya bahawa saya trade untuk apa, dan dia buat hari-hari. Pada waktu ni, ini expectancy system saya. Dia tak ada ego. Kalau ada tengah rugi, rugilah dia. Ada tengah untung, untunglah dia. Bila nak bayar? Ya, Wimon. Saya faham, Wimon. Saya dah lalu semua tu, Wimon. Seriously. Duit dah banyak hilang. Kita pun cuba nak recover. Yang dulu-dulu tu buat cara dulu. Lupakan dia. Anda start chapter baru. Buat. Trading ni, anda ikut rutin je. Kalau trading lah, trading ikut rutin je. Ikut rutin. Anda ikut buat benda sama je. Kalau anda tengok kan, saya setiap hari saya ceritakan kepada anda, Sharif, hari-hari saya cerita sama tak yang cat ni? Perasan tak saya cerita sama je? Kalau anda rekodkan, ada playback, cerita saya sama je. Wah, ni, pecut ke bawah. Okey. Cerita sama je. Every day. Saya cerita sama. Ni cerita apa, ni cerita apa. Cerita sama kan? Betul tak? Every day. I will be telling you guys, benda sama. Saya pun heran orang rajin dengar kan. Tapi cerita sama. Sebabnya saya buat benda sama je hari. Hari-hari saya buat sama. Nak tahu, saya kan jadual saya print bagi kat wife saya tau. Pukul berapa dia nak makan, dia pun ikut jadual sama. Dia pun saya rasa dah tepu. Saya tahan buat benda sama hari-hari tau. 5-6 tahun pun saya duduk macam ni, saya tahan. Orang, saya ada sifat obses sikit, obsessive compulsive disorder sikit. Ada OCD sikit yang tu. Saya buat benda sama. Mau salah? Mau salah bagus. Buat jadual harian anda. Buat jadual harian anda. Ya. Jadi anda akan dapati trading ni tak mengganggu anda. Faham tak? Anda akan buat benda sama je, lepak je. Ada entry, letaklah entry. Ada alert, tengoklah chart. Mudah digest. Hari-hari cerita sama kan. Sampai saya buat jadual sama. Saya buat jadual sama. Apa? Anda boleh tahu saya kat mana hari-hari tau. Dia ni kat mana, dia buat apa, pada waktu ni apa. Sama je. Tak. Kerusi ni. Kalau sakit juga tak tahulah. Ni kesi urut ni. Pergi cari nama dia. Ni. Tengok, ambil screenshot dia dah. Kesi ni. Ni kesi urut ni. Okey. Minda sebagai seorang pedagang. Jadi, untuk sebagai seorang trader, ni dia. Untuk hari-hari rekod macam. Itulah dia kan. Radio rosak. Cerita sama je kan, Pian? Dari dulu rekod sampai sekarang cerita sama kan. Itulah dia. Tapi ulang-ulang, nampak? Okey, asas kejayaan seorang pedagang, kepercayaan yang betul, objektif jelas, sistem untuk mencapai objektif. Anda kena tahu objektif anda.
Kenapa anda trade? Ni tak ada. Dia nak buat duit. Yelah duit. Objektif tu kena jelas, nyata, masa, berapa, bila. Itu semua kena tanya. The 5W, ingat N1H tu. Faham? Benda ni. The 5W 1H. Tahu? Bagi ni anda tahu kan. The 5W, W, Y tu semua. Buat benda ni. Objektif tu. Ini tak ada. Saya nak buat duit. Yelah berapa? Banyak mana? Lepas tu tanya diri sendiri. Masuk akal tak? Kalau masuk akal, okey. Continue kepada aku test dulu sistem. Boleh tak capai apa aku nak? Kan? Ini tak tahu prestasi dia. Orang bagi buy sell, anda ikut je. Tak dapat. Anda kena test. Anda dah letak duit. Anda pernah Mos kat sini tak pernah jumpa saya pun. Zul kata buy, aku buy. Anda pernah jumpa saya? Boleh percaya. Jumpa, test dahulu. Testkan dahulu. Tengok kesesuaian dia. Sistem 3711. Ada tengok cikgu ni pula. Oh, cikgu ni power ni. Saya dengar dia dulu untung. Dia belum entry pun 15 juta dah withdraw. Belum entry. Kalau dia entry saya tak tahulah. Dia buat apa? Dia beli bank pun. Cerita dia, anda test dahulu. Entah, habis. Itu yang kita tak menang-menang ni. Masalah. Itu nama apa masalah. Okey, peraturan sistem yang lengkap. Anda buat sama je. Jangan sekejap tukar, sekejap. Dan benda yang anda pakai dalam sistem anda. Jadi ini pelarasan kepercayaan, terima realiti, laraskan supaya masuk akal. 5 husband. Okey, penyertaan misi. Ini misi semua trader ni. Ini kena misi anda. Anda tuliskan dia, letakkan, jadikan banner. Saya nak letak tapi tak ada tempat. Membuat keuntungan sebanyak mungkin dengan risiko paling rendah. Jangan lupa perkataan risiko. Ni buat untung je tahu. Risiko tak ada. Dia untung dia kena tengok daripada rugi. Kena banyak salah baru menang. Okey, pelan. Ikut trend. Jangan lawan trend. Lawan trend. Jangan. Kawal ketakutan. Ingat ketakutan tadi apa kan? Untung pun salah. Rugi pun salah. Ni, mana dia tadi? Itu dia. Jadi kena kawal keuntungan. Kita kena ada exit plan. Kena ada cara untuk kita keluar market. Bukannya entry je. Keep it simple to be successful. Bukannya jadi tak pandai. Keep it simple to be successful. Sebab untuk anda entry, apa alatan, tool yang anda gunakan dalam trading anda. It must come with, sekiranya ini terjadi, ini harus berlaku. Kalau dia tak berlaku seperti plan anda, apa plan kedua anda? Okay, apa yang anda boleh baca daripada market bila something tak jadi seperti yang anda plan kan? Dan yang ketiga adalah rancang ke depan. Jangan ni tengah profit ni, tunjuk profit, dia rancang apa? Dia nak rancang duit ni kalau aku withdraw nak buat apa? Anda kena plan portfolio anda, hard mana. Buat macam berniaga, faham tak? Kalau ini dah besar nanti aku nak ambil staff, ini dah besar nanti aku nak beli kedai sebelah. Benda-benda macam ni. Itulah guna plan tu. Satu, kita dalam trading ni dia tak ada 2 orang, 3 orang yang sama. Objektif, portfolio, masa, modal semua tak sama. Jadi anda cari diri anda. The best version of you, the best you is you. Faham tak? The best you is you. Bukannya the best you is Soros. The best you is apa lain. The best you, the best version of you is you. Ambil quote kan. Boleh quote. Ada orang suka simpan quote saya ni. The best version of you is you. Be the best version of you. So, pedagang runcit, kepercayaan, objektif, cari kelebihan anda, kelebihan sama ada dari sudut teknik anda. Cari what can you offer to this world. Okey, kita dah ambil masa Zatul juga. Jadi saya akan ambil chart lepas ni, ikut yang jam 8 sebentar lagi. Labur dalam satu sistem dagangan,
labur dalam satu sistem dagang. Dagangkan sistem anda. Okay, the best me is tak ada. Jangan jadi saya, jadi anda. Okay, jumpa lagi selepas ni jam 8. Kita bagi ruang balik kepada Zatul ya. Assalamualaikum warahmatullahi